Bekas Perdana Menteri Najib Razak berkata beliau pernah menasihati Kerajaan Perikatan Nasional mengenai bahaya kenaikan kos makanan pada November 2020 tetapi ia tidak mahu melayan saranan itu. Kenaikan harga barangan makanan menjadi isu utama negara sejak kebelakangan ini dengan pandemik COVID-19, kejatuhan nilai ringgit dan konflik Rusia-Ukraine menunjukkan kebergantungan Malaysia kepada import makanan. Najib berkata ketika membahaskan bajet 2021 di Dewan Rakyat pada November 2020, beliau menegaskan mengenai kepentingan memperkukuh keselamatan makanan negara berikutan kebimbangan bekalan akan terganggu akibat wabak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayah Safia binti Muhammad Rozaini, memegang nombor matrik 293-691. Hari ini saya ingin membentangkan pengenalan tentang keperluan makanan, iaitu semua manusia memerlukan keperluan asas untuk hidup seperti tempat tinggal, air, oksigen dan makanan. Semua makanan yang tidak terjamin dan tidak stabil akan menyebabkan gangguan kepada kehidupan manusia kerana makanan berfungsi untuk membekalkan nutrien dan juga tenaga kepada manusia untuk meneruskan kehidupan. Terdapat berbagai isu bekalan makanan yang tidak mencukupi di dunia, terutamanya negara Malaysia, khususnya selepas sahaja negara Malaysia melalui fasa peralihan iaitu penutupan dan pembukaan ekonomi sepenuhnya semasa wabak COVID-19. Isu makanan yang dialami oleh negara Malaysia ialah kenaikan harga barangan seperti beras, minyak masak, sayur-sayuran dan sebagainya serta masalah produktiviti dan pengeluaran yang kurang di sektor perindustrian. Krisis makanan merupakan perkara yang sangat penting untuk dibincangkan kerana makanan ialah keperluan asas kepada kehidupan supaya mendapat kehidupan yang berkualiti, baik dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naziha binti Abdul Rashid, memegang nombor matrik 293-896. Seterusnya, masalah bekalan makanan juga boleh berlaku disebabkan oleh tindakan Malaysia yang terlalu bergantung penuh kepada barangan import. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan negara yang mengimport barangan gandum dan bijirin daripada negara Ukraine. Dan seperti kita sedia maklum juga, negara Ukraine dan Rusia sedang bergelut peperangan dan ini telah memberikan kesan kepada aliran ekspor bekalan makanan ke negara-negara berkaitan di mana ia telah menghalang proses untuk mendapatkan bekalan makanan sehingga boleh menjejaskan bekalan makanan di negara tersebut. Seterusnya, antara masalah bekalan makanan di Malaysia juga ialah apabila sesebuah negara itu seperti Malaysia yang tidak bersedia dengan strategi yang kukuh dalam menangani isu-isu krisis makanan dunia. Dan kita lihat juga sekarang bagaimana Malaysia telah mendapat kesan di mana berlakunya kenaikan harga makanan dan ini telah menyebabkan golongan khususnya B40 dan M40 terpaksa mengehadkan perbelanjaan mereka disebabkan oleh kenaikan harga barangan yang sangat maksima. Dalam menganalisis keadaan semasa tentang bekalan makanan di Malaysia, saya juga telah mengenal pasti beberapa permasalahan yang berlaku dalam aspek bekalan makanan ini, di mana mengapa Malaysia ini yang mempunyai keupayaan tanah yang subur dan luas tetapi tidak dimanfaatkan sepenuhnya untuk menghasilkan tanaman untuk bekalan makanan dengan jangka masa yang panjang. Dan seperti kita tahu, Malaysia mempunyai keupayaan tanah yang subur untuk menghasilkan tanaman makanan seperti buah kelapa yang lebih berkualiti tinggi atas faktor cuacanya yang sangat sesuai untuk tumbuhan tersebut. Tetapi Malaysia tidak memanfaatkan perkara tersebut, sebaliknya mereka lebih berkeinginan untuk mengimport tumbuhan daripada luar untuk kegunaan rakyat tempatan mereka sendiri. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Aisyah Akilah binti Nur Izham, nombor matrik 295009. Analisis seterusnya adalah kenaikan indeks harga pengguna melepasi peraturan inflasi bagi tempoh Januari 2011 hingga Mei 2022. Kos makanan meningkat disebabkan peningkatan permintaan dan kenaikan harga ayam. Ayam yang merupakan komponen terbesar dalam subkumpulan daging. Purata harga ayam pada Mei 2022 adalah RM9.70 sekilogram berbanding RM8.44 pada Mei 2021.
Di pasaran ketika ini, terdapat lonjakan harga sayur-sayuran yang berpunca daripada peningkatan harga baja, kos logistik, kekurangan tenaga buruh dan keadaan cuaca. Inflasi makanan meningkat disebabkan oleh peningkatan harga makanan di rumah dan makanan di luar rumah. Kumpulan daging mencatatkan peningkatan tertinggi disebabkan oleh permintaan tinggi dan pada musim perayaan. Sayur-sayuran, susu, keju, telur, ikan, makanan laut dan minyak juga mengalami kenaikan harga. Makanan di luar rumah seperti nasi berlauk, roti canai, makanan berasaskan mi dan makanan ayam juga mengalami kenaikan yang ketara. Selain itu, krisis makanan berlaku di mana negara tidak membuat perkiraan yang rapi dalam mengeksport bekalan makanan. Di Malaysia, rakyat mengambil kira-kira 2 pinggan nasi setiap hari dan ini menyebabkan pengeluaran beras semakin meningkat. Perkara ini menjadi rumit apabila penggunaan beras di negara ini sentiasa mengatasi pengeluaran beras yang sepatutnya. Seterusnya adalah pelaksanaan dasar-dasar sekuriti makanan di Malaysia. Pelan tindakan khusus bagi pelaksanaan dasar sekuriti makanan negara akan dilancarkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dalam masa terdekat. Pelan tersebut sedang dibangunkan untuk memperkuat keselamatan makanan negara dengan mempertimbangkan pelbagai isu dan cabaran. Peruntukan khas dana jaminan makanan berjumlah RM410 juta diberikan untuk menerka potensi pertanian berskala besar melalui inisiatif yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan. Dasar Agromakanan Negara 2021 hingga 2023 atau DAN 2.0 juga sedang digubal bagi memperkasakan sektor pertanian melalui kerangka tertentu. Secara terperinci, kepentingan dasar sekuriti makanan adalah sangat penting untuk mengelakkan krisis makanan di Malaysia. Dengan memastikan makanan yang mencukupi tersedia, kita boleh mengelakkan situasi di mana orang ramai tidak mempunyai akses kepada makanan yang mereka perlukan untuk hidup. Assalamualaikum, saya Sharifah Zaiti Zahira binti Said Nasir. Nombor matrik saya ialah 301903. Saya akan membentangkan tentang penyelesaian masalah dan sistem yang dilaksanakan bagi kajian krisis makanan yang berlaku di Malaysia dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Malaysia telah melaksanakan beberapa inisiatif mitigasi untuk memastikan keselamatan dan bekalan makanan negara. Ini adalah termasuk penubuhan subkumpulan mitigasi Jawatan Kabinet Kebangsaan mengenai Dasar Keselamatan Makanan dan Jawatan Kuasa Eksekutif Keselamatan Makanan Negara. Dasar Agromakanan Negara 2021 hingga 2030 DAN 2.0 dan Pelan Tindakan Dasar Keselamatan Makanan Negara DSMN digunakan sebagai panduan untuk mengatasi isu-isu yang terkait berkaitan dengan keselamatan makanan. Untuk meningkatkan pengeluaran makanan, kerajaan telah melakukan bekerjasama dengan sektor swasta melalui projek Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM sejak tahun 2003. Program ini telah berjaya meningkatkan pengeluaran sayur-sayuran dan buah-buahan dalam negara. Ekonomi Islam memberi tumpuan kepada simpanan makanan untuk mengatasi kemungkinan kekurangan makanan akibat kemarau dan bencana alam. Konsep ini sejajar dengan dasar yang dilaksanakan oleh Nabi Yusuf pada zaman pemerintahannya di Mesir. Selain itu, pasar tani di setiap negeri juga diperkenalkan untuk memudahkan masyarakat mengakses bahan makanan. Dasar sekuriti makanan di Malaysia menekankan peningkatan pengeluaran makanan utama seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan dan daging. Selain galakan dalam aktiviti pertanian, ekonomi Islam juga menentang penyorokan barang-barangan makanan. Kerajaan juga memainkan peranan yang penting dalam menguatkuasakan undang-undang untuk mengelakkan penyorokan yang boleh menyebabkan kenaikan harga dan memberi kesan kepada golongan yang kurang mampu.
Assalamualaikum, saya Nur Farhana binti Sulaiman, nombor metrik 301947. Saya akan menyambung mengenai penyelesaian masalah dan sistem yang dilaksanakan bagi krisis makanan yang berlaku di Malaysia dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Penyelesaian masalah dan sistem yang dilaksanakan yang pertama ialah menggunakan teknologi AI. Teknologi ini amat sesuai digunakan pada masa sekarang kerana menggunakan teknologi sensor dan analitik. Ini sesuai digunakan kerana dapat mengesan kelembapan tanah dan suhu yang memberikan isyarat supaya tanaman perlu disiram atau dibaja, yang memudahkan lagi para petani untuk mengetahuinya dengan lebih cepat. Teknologi AI ini dapat menghasilkan lebih banyak tanaman yang bermutu. Ianya juga berpotensi untuk dieksport untuk menambah hasil pendapatan negara. Yang kedua ialah sistem fertigasi, iaitu merupakan sistem yang hanya membekalkan air dan larutan baja secara berkala. Ini dapat meningkatkan lagi hasil tanaman tetapi dalam masa yang lebih singkat. Yang ketiga ialah pengeluaran asas komoditi, iaitu dapat mengurangkan kebergantungan terhadap produk import negara. Sebagai contohnya, nisbah sara diri dilakukan kerana penternakan secara feedlot perlu diperluas supaya makanan lebih bermutu dan dapat membesarkan lembu dalam masa yang singkat. Ini dapat mengurangkan kebergantungan terhadap daging lembu import. Kesimpulannya, sekuriti makanan dalam konteks ekonomi Islam adalah apabila semua manusia memperolehi makanan berkhasiat secara mencukupi dan selamat. Islam menekankan sumber bekalan makanan seperti tanaman, haiwan ternakan dan kepentingan aktiviti pertanian. Di Malaysia, pelaksanaan dasar pertanian negara pertama hingga ketiga dan dasar jaminan bekalan makanan menunjukkan penekanan negara terhadap keperluan makanan penduduk selaras dengan nilai-nilai Islam. Ini mencerminkan peningkatan pengeluaran makanan halal untuk memenuhi keperluan tempatan. Sekian daripada saya. Pembentangan akan diteruskan oleh pembentang seterusnya. Saya akan menyambung kesimpulan yang seterusnya, iaitu krisis makanan ini memberi kesan yang besar kepada sesebuah negara disebabkan oleh kenaikan harga pasaran dunia. Yang seterusnya, bekalan makanan akan terjejas disebabkan oleh terlalu bergantung harap terhadap produk import semata-mata. Disebabkan oleh itu, kerajaan perlu merangka beberapa strategi untuk kurangkan lagi kebergantungan terhadap produk import ini. Disebabkan oleh itu, di dalam kajian ini, bekalan makanan perlu diberi inovasi dan lebih menekankan teknologi yang sedia ada supaya para petani dapat menghasilkan lebih banyak produk. Oleh itu, masalah ini dapat dikurangkan dan meningkatkan lagi pengeluaran bahan mentah tersebut.